Okey. Kalau kita nak jadi ubat, jadilah ubat tradisional dulu. Sebab ini yang kita makan selalu kan, yang makan dulu kan. So kita lah guna dia sebagai ubat tradisional. Memanglah dia ada rekod-rekod tradisional yang bagus. Rekod sebagai ubat tradisional. Basically ataupun secara asalnya dia boleh diguna untuk mengubati ataupun untuk tujuan meningkatkan immunity, anti-inflammatory dan anti-cancer. Ini dah telah dibuktikan. Jadi kita buat kajian sukarelawan dulu. Kita dapatkan sukarelawan cuba makan benda-benda yang kita hasilkan. Cari-cari tak ada orang berani. Akhirnya makanlah sendiri. So mula-mula saya guna kuantiti sedikit sahaja. Tikus saya makan 10% berat badan. Saya cuma ambil 0.5 gram saja. Banding dengan tikus itu cuma 0.0001% saja. Hai, tak ada masalah. Makan lalut dalam air panas, minum saja. Tengok tak ada kesan, tak ada pening, tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa pun. Okey, tak apalah. Tak ada rasa berarti dia tak toksik lah kan. Kita buat percubaan kedua. Jadi teruslah makan 0.5 gram selama 1 minggu. Tiba-tiba rasa macam badannya panas sedikit. Tapi panas itu bukan panas macam makan durian itu panas tak tahan. Ni tak ada. Ini macam masuk bilik sejuk, bilik aircon, dia tak takut sejuk dan sebagainya. Ada kesan juga kan? Macam menguatkan badan. Kita carilah sukarelawan lain untuk testing dan sebagainya. Dan ada orang yang kata ini baik untuk asma. Okeylah, cari sukarelawan yang ada masalah-masalah asma. Memang dan biar dia makan 0.5 gram selama seminggu sahaja. Kemudian kita dapati dia akan menggulangkan kesukaran bernafas, masalah lelah menjadi berkurangan dan dia akan pulih dengan cepat. Siapakah sukarelawan saya yang salah seorangnya, siapa tahu tak? Ialah Puan Jamila. Datang tak hari ini? Dekat penjabaan kita, yang ke penjabaan BT tu. Dia memang ada masalah lelah. Dia kata makan okey tu. Minta selalu. Bagilah. Kena percubaan yang seterusnya. Sebab kita dah berani lah. Sebab makan tak ada kesan, tak ada toxicity dan sebagainya. Makan pun ada kesan juga. Kemudian ada yang boleh mengubati yang masalah-masalah yang tradisional, yang katakan penyakit-penyakit yang katakan boleh diubati oleh cendawan ini. Jadi kita bagilah sampai hari ini ada bagi lebih daripada 5,000 lah kepada orang-orang makan dan sebagainya. Accidentally kita discover ada 2-3 orang yang ada masalah sakit lutut kan selepas dengue fever. Dengue. Dia kata sakit dia tiba-tiba hilang. Dia kata, betul ke? Inilah tiba-tiba terjumpa. Jadi adalah potensial dia kan untuk dikomersialkan. Kalau kita tengok senario di dunia ini, cendawan perubatan memang banyak jenis. Kemudian memang banyak digunakan. Kalau kita tengok Ganoderma lucidum, ini bukan Malaysia. Ganoderma lucidum ini dekat China, dekat Korea, dekat Jepun ada. Yang ini kalau keluaran dia lebih kurang dekat Malaysia sahaja 300. Dekat Malaysia sebenarnya kita banyak yang makan cendawan perubatan ini. Kita import lebih daripada 500 juta Ganoderma lucidum dan Colisesis pada setiap tahun. Dan permintaan memang tinggi sehingga ada syarikat-syarikat di Malaysia kata, memang bagus bisnes. Dia pula buat tanaman cendawan yang bukan tempatan macam Ganoderma lucidum dan Colisesis di negara. Inilah yang nampak. Dia kata dia yang paling unggul dalam cendawan Ganoderma yang terunggul DSN. Good business for them. Nampak juga yang ini. Yang semua tanam cendawan-cendawan yang bukan tempatan. Pula Colisesis ada tu timur dekat tepi jalan tu. Ini semua ambil gambar dekat tepi jalan tu. Jadi kalau kita fikir
kalau syarikat-syarikat tersebut boleh tanam cendawan bukan tempatan di Malaysia dan mendapat keuntungan yang begitu besar, ada tak cendawan susu limau ini berpotensi? Selalunya kalau kita nak komersial sesuatu, kita perlu fikirkan beberapa soalan yang berkaitan. Salah satunya, ada tak benda ini bernilai komersial yang tinggi? Ada tak dia mempunyai cerita yang menarik? Ada tak dia mempunyai kuantiti yang cukup untuk dikomersialkan? Ada tak kita mempunyai teknologi ini? Ada tak persaingannya? Jawapan untuk cendawan susu limau, kita tengok memang dia mempunyai nilai komersial yang tinggi sebab dia standing dengan nama Dosidium, kan? Tadi ada tunjukkan genetik dah bukti kan. Dia pun mempunyai banyak cerita yang menarik, cerita nenek moyang kita lah, daripada susu limau lah, daripada ada pula cerita yang Tun Dr. Mahathir lah. Tun Dr. Mahathir itu doktor perubatan, dia tak percaya ubat Western tu makan cendawan susu limau untuk ubat dia. Malangnya kalau you nak dapat bekaran ini memang terhad. Kalau dapat daripada hutan kan, memang terhad. Suruh orang asli pergi cari, mungkin berbulan-bulan tak dapat. Tetapi kita dah mempunyai teknologi penanaman untuk menghasilkan bekaran ini. Dan persaingan pas sebentar masih tiada lah. Jadi potensi memang ada, tapi yang paling penting adalah cendawan susu limau ini berfungsi perubatan. Jadi kita nak mengembalikan faedah kepada kesihatan rakyat dan masyarakat. Dan cendawan susu limau ini adalah cendawan perubatan tempatan daripada biodiversity Malaysia kita sendiri. Jadi kita nak dia merupakan harta karun Malaysia, maka biar kita sama-sama bawa ia ke dunia sebagai Malaysia. Dan akhirnya saya nak buat penghargaan kepada pihak-pihak tertentu yang menolong saya menjayakan projek ini, terutamanya kepada pihak MADI, terutama TKP kita yang menyokong projek ini dan menyuruh saya bawa balik projek ini kepada MADI. Dan juga ramai yang menjayakan kajian ini, termasuk pensyarah-pensyarah ataupun dan juga pelajar-pelajar daripada Universiti Malaya, IMR, Nottingham University, Utah, kemudian sektor swasta, Dignon Biotech, CNC Mushroom, termasuk juga persatuan seperti Mushroom Malaysia Society, Traditional Chinese Medicine dan sebagainya yang menolong saya kemudian untuk buat kajian, juga dapatkan cendawan ini daripada hutan. Terima kasih. Pernah jumpa tak? Pernah jumpa cendawan susu limau yang sebenar? Tak pernah. Inilah dia. Kalau nak tengok spesimen nanti dah boleh tengok kan. Inilah culture dia. Culture dia macam ni. Inilah kita tanam dalam botol, induce dia hasil lah ubi dia. Kalau dia susu limau tu, mak saya tak tipu saya susu limau. Kemudian inilah kita jadikan powder, kemudian kita makan pada jenis ini. Kalau sesiapa berminat dan berani, mesti berani lah. Bolehlah minta daripada saya, kita sama-sama cuba-cuba kan. Okey.